Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal Chori. Garo akan memainkan peranan yang cukup besar dalam anime One Punch Man sewaktu berlakunya pertarungan terakhir di antara hero menentang LNG. Dan Garo akan membantu Saitama untuk menewaskan LNG. Guys, super sale! Aku nak bagi tahu ni, sekarang ni Vice di studio tengah buat super sale untuk clearance stok baju-baju anime keluaran Vice di studio. Kita orang sekarang ni nak clear stok untuk design baju Saitama yang mana harga memang tengah murah gila sekarang ni. Dari harga asal RM45, tapi sekarang ni hanya RM35 je. Sampai RM10 mat diskaun untuk baju sublimation anime yang memang cantik gila. Design dan kualiti baju dah lah terbaik. Lepas tu dapat macam-macam free gift anime pula tu, dah harga memang korang tak akan dapat dekat tempat yang lain. Jadi tunggu apa lagi guys? Kita orang memang nak clear stok semua baju yang masih lagi ada. Siapa cepat dia dapat. Okey, kalau korang berminat nak order, korang boleh je terus order dekat Shopee ataupun WhatsApp je nombor yang ada dekat bawah ni. Okey, link semua aku ada letak dalam description. Okey, dah settle, jom kita sambung lain video balik. Baru-baru ni aku ada buat live tau, borak-borak sikit pasal karakter Garo. Tapi untuk dalam live tu kita just borak santai-santai je, tak terlalu detail sangat pun pasal karakter Garo. Tapi untuk dalam video kali ni aku akan sharekan ke semua pendapat aku pasal peranan Garo untuk pada masa akan datang dalam anime One Punch Man. Macam biasa, semua ni hanyalah pendapat aku semata je. Kalau korang tak bersetuju ataupun korang ada pendapat lain ke apa, just drop je komen kat bawah. Okey, jangan segan dan silu. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Macam apa yang kita tahu, untuk dalam Human Monster Saga memang totally fokus pasal ancaman hero hunter, iaitu Garo yang telah memburu untuk menewaskan para hero. Disebabkan bagi Garo, semua hero sebenarnya adalah fake, adalah palsu. Keadilan yang diorang nak tegakkan tu sebenarnya adalah palsu. Dan Garo ada satu mindset tau, yang mana bagi Garo hero ni adalah pembuli. Kalau dalam komik ke dalam movie ke, mesti hero je yang akan menang. Dan Garo memang tak bersetuju langsung lah pasal semua tu. Lalu Garo pun bernekat untuk menjadi lebih kuat dan menewaskan ke semua hero supaya dia dapat ubah mindset semua orang yang sebenarnya keadilan yang dibawa oleh hero tu bukannya betul pun, tapi absolute evil lah adalah keadilan yang sebenar. So tu jelas secara ringkas mindset Garo yang telah mendorong beliau sehingga kan beliau bernekat ingin menjadi absolute evil. Cumanya meskipun cara Garo ni salah dan beliau telah menjadi satu ancaman yang cukup berbahaya dalam arc tersebut, tapi percaya ataupun tak, Garo tak menyebelah mana-mana pihak pun. Hero Association pun tak, Monster Association pun bukan. Malah ada satu masa tu, selepas si Garo telah berubah menjadi half monster, Garo bernekat untuk menghapuskan Hero Association dan juga Monster Association dalam satu masa yang sama. Tambahan aku boleh katakan, selepas Garo telah menerima kekuatan daripada LNG dan Garo telah berubah menjadi Awaken Garo Cosmic Field Mode, tak ada satu pun hero kelas S kecuali Blast dan juga Saitama yang mampu untuk menghalang Garo. Tapi last akhirnya Garo telah berubah semula menjadi baik selepas ada perkara yang buruk telah berlaku terhadap Tario dan Garo telah ditewaskan oleh Saitama hasil daripada Zero Punch. Jadi kita berbalik semula dekat topik utama kita. Adakah Garo akan memainkan peranan yang cukup besar dalam pertemuan terakhir menentang LNG yang jahat? Bagi pendapat aku, ya betul, Garo akan memainkan peranan yang cukup penting dalam pertarungan tersebut. Dan tak mustahil kalau apa yang telah berlaku dalam fan manga hasil lukisan daripada Simi Lab, iaitu pertarungan di antara Saitama menentang LNG yang pernah aku borakkan sebelum ni, akan berlaku dalam manga original One Punch Man. Disebabkan kalau kita tengok apa yang telah berlaku dalam fan manga tersebut, storyline yang telah dihasilkan oleh Simi Lab memang fokuskan timeline original selepas tamatnya pertarungan di antara Saitama menentang Garo. Dan dalam pertarungan menentang LNG, Garo turut akan terlibat untuk membantu Saitama menentang LNG dan Garo akan terkorban dalam pertarungan tersebut. Jadi kalau kita refer pula dalam manga One Punch Man sebelum ni, iaitu chapter 170, Yusuke Murata dah ada buat perubahan tau nak dibandingkan dengan storyline original daripada One Sensei. Yang mana kalau ikutkan versi original daripada One Sensei, selepas tamatnya event pertarungan di antara Saitama menentang Garo, Garo tak akan muncul agak lama jugalah dalam manga dan Garo telah bekerja dekat satu tempat sebagai tukang pengangkat barang. Malah selepas Garo telah diserang oleh tim Neo Heroes yang diketuai oleh Suryu, Garo terus dia pergi untuk mencari diri dia semula dengan Garo pergi bertapa dekat air terjun dan King lah yang akan berjumpa dengan Garo dekat sana. Manakala untuk storyline Yusuke Murata pula dalam chapter 170, kelihatan selepas Garo telah berubah menjadi manusia semula, Silver Fang telah pergi mencari Garo dan apa yang paling mengejutkan, Silver
Silver Fang telah pun rekomenkan nama Garo dekat Hero Association sebagai successor beliau untuk menjadi hero. Tak mana apa yang paling menarik untuk dalam chapter tersebut selepas Garo ada cakap dekat bang, boleh tak arrangekan pertarungan dia dengan beberapa hero disebabkan Garo percaya kalaulah dia berjaya untuk menewaskan mereka semua, Garo akan berjaya untuk mencapai ke tahap Awakening tanpa beliau berubah menjadi monster. Jadi disebabkan ni aku percaya sangat author tengah set up peranan untuk karakter Garo for the future plan tau. Lagi-lagi kalaulah Garo akan menjadi seorang hero, Garo terus akan diserap masuk ke dalam ranking hero kelas S dan berkemungkinan besar Garo akan berada dekat ranking nombor 3 sebagai successor Silver Fang. Lagipun refer perbincangan Siege dengan skin Gar, Hero Association tak ada masalah pun untuk menerima Garo sebagai seorang hero walaupun apa yang telah dilakukan oleh Garo sebelum ni disebabkan diorang percayakan dengan Silver Fang dan diorang lebih mementingkan persediaan mereka untuk berhadapan dengan ramalan yang telah dikatakan oleh Shibabawa. Percaya ataupun tak, ramalan yang telah dikatakan sebelum ni dalam episod 10 yang mana Shibabawa ditinggalkan surat yang mengatakan bumi dalam keadaan yang bahaya, sebenarnya ramalan tersebut bukannya refer dekat dua event yang cukup besar telah berlaku iaitu serangan Boros dan serangan Monster Association, tapi ramalan tersebut mungkin refer event yang bakal berlaku pada masa akan datang yang mana berkemungkinan bumi akan berhadapan dengan ancaman alien G. Buktinya kita dapat tengok dalam chapter 144 yang mana Pigok sendiri ada cakap, patutkah aku buat sekarang? Tak, belum. Ni bukannya kejadian yang telah dikatakan dalam ramalan. Aku kena simpan kekuatan sebenar aku bila masanya akan tiba. Jadi disebabkan ni aku yakin sangat apabila kejadian tersebut telah pun berlaku, berkemungkinan besar Garo telah berjaya untuk mencapai ke tahap Awakening yang telah dikatakan oleh beliau dalam chapter 170. Dan aku dapat rasakan tahap Awakening yang dimasukkan oleh Garo tak adalah sampai ke tahap Awakening Garo Cosmic Flame Mode tau. Tak adalah sampai tahap galaksi dia boleh buka portal ke apa. Tapi sudah pasti kekuatan Garo pada waktu tu memang sangat-sangat luar biasa sampaikan dia mampu untuk melakukan teknik-teknik yang di luar jangkaan melepasi tahap tertinggi martial art. Korang jangan lupa tahu, meskipun Garo masih lagi belum capai ke tahap Awakening, tapi dengan teknik-teknik yang Garo ada sekarang ni iaitu Water Stream Rock Smashing Fist, Whirlwind Iron Cutting Fist, Exploding Heart Release Fist dan Monster Calamity God Slayer Fist dah cukup membuktikan tahap kekuatan Garo sekarang ni telah berjaya untuk melepasi Silver Fang dan hero-hero yang lain. Tambahan dikatakan Garo sekarang ni mempunyai 11 ataupun 12 fighting style untuk mencipta teknik dia sendiri dan dia boleh meniru teknik-teknik orang lain. Malah kalaulah Garo telah berjaya untuk awakening kekuatan beliau, 100% Garo akan menjadi seorang hero yang cukup hebat di samping Blast dan juga Saitama, dan boleh je jadi kalau Garo terus dia naik di tangga kedua hero kelas S. Korang ingat tak, sewaktu Garo telah berubah ke awaken Garo Cosmic Flame Mode, ada satu momen tu hanya tinggal Saitama, Garo dengan Blast je masih lagi mampu untuk bertahan meneruskan pertarungan. Dan aku percaya sangat apabila masanya akan tiba sewaktu bumi berhadapan dengan ancaman alien G, sudah pasti kesemua hero akan turut terlibat untuk dalam pertarungan tersebut. Dan sampailah satu masa hanya tinggal orang-orang yang kuat je yang masih lagi mampu untuk bertahan meneruskan pertarungan, iaitu Blast, Saitama dan juga Garo. Tapi in the end, dah tentulah Saitama yang akan jadi the last man standing untuk menewaskan LNG, dan beliau akan diangkat sebagai hero yang paling kuat dekat bumi. So aku boleh cakap dengan kita dah start masuk dalam saga yang baru iaitu Neo Hero Saga, berkemungkinan besar screen time untuk karakter Garo memang akan berkurang dan mungkin lama lagi kita akan dapat tengok Garo muncul dalam storyline manga. Cumanya korang jangan risau, karakter Garo tak akan mati macam tu je, sebabnya karakter dia pasti akan ada peranan dan lambat ataupun cepat dia pasti akan kembali semula dalam manga One Punch Man. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk hari ini. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.